Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana masih lagi memberi kita kesempatan, ruang dan peluang untuk hidup di atas muka bumi ini dengan tujuan supaya kita semua dapat menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang alhamdulillah kita berada di satu bulan, iaitu yang dikatakan bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan ataupun perkiraan tahun hijrah Islam, dan Muharram ini telah diletakkan adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Alhamdulillah. Ya, Muharram ini adalah bulan pertama di dalam kalender Islam dan juga ia adalah tahun baru Islam. Ya, dan sekarang kita berada di tahun baru Islam, iaitu tahun 1443. Alhamdulillah. Allah masih panjangkan umur kita. Moga-moga dengan umur yang panjang ini yang Allah beri pada kita ini, maka dapatlah kita jadikan ia sebagai tidak sia-sia. Maknanya umur yang ada itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ya, dengan sebaik mungkin kita tambahkan dengan amal ibadah kita, apa sahajalah amal ibadah. Ya, yang fardu itu utamalah. Sembahyang fardu 5 waktu itu amalan utama. Ya, berpuasa wajib di bulan Ramadan itu amalan utama. Ya, dan semua ibadah-ibadah yang fardu itu yang termasuk terkandung dalam rukun Islam itu adalah amalan-amalan yang utama. Namun begitu, ada juga amalan-amalan fadailul a'mal ataupun amalan-amalan untuk menambahkan amal kita sebagai bekal kita nanti insya-Allah. Jadi di bulan Muharram ini tuan-tuan, para penonton sekalian, ada satu hari yang mana kita disunatkan berpuasa, iaitu satu amalan yang amat dianjurkan bagi kita umat Islam untuk melaksanakannya, ya, pada bulan Muharram ini, iaitu dikatakan puasa sunat pada 10 Muharram. Ia juga disebut sebagai puasa hari Ashura. Maka pada tahun ini, ya, tahun hijrah ini 1443 hijrah ini, maka 10 Muharram itu bersamaan dengan hari Kamis, ya, 19 Ogos 2021. Alhamdulillah tuan-tuan. Sedangkan hari Kamis itu adalah satu hari untuk kita disunatkan juga berpuasa, ya. Maka hari Kamis disunatkan kita berpuasa, kemudian hari Kamis juga pada bulan Muharram ini, pada bulan Ogos ini juga disunatkan kita berpuasa sunat Ashura, kerana hari Kamis itu bersamaan dengan 10 Muharram. Alhamdulillah. Jadi apa kelebihan kita berpuasa sunat Ashura di 10 Muharram ini? Kelebihannya adalah seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, berpuasalah kamu pada hari Ashura dan buatlah perbezaan padanya dari orang Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Ya, artinya disunatkan kita berpuasa pada bulan Muharram, iaitu pada tanggal 10 Muharram yang dikatakan puasa sunat Ashura. Ya, dan juga kata Nabi juga, buatlah satu perbezaan, kerana
pada hari-hari ini juga orang-orang Yahudi pun turut berpuasa. Maka perbezaannya adalah berpuasalah kita sebelum 10 Muharram, iaitu kalaulah Muharram itu jatuh pada tanggal 19 Ogos bersamaan hari Kamis, maka disunatkan juga kita berpuasa pada hari Rabu ataupun bersamaan dengan 9 Muharram. Untuk apa tuan-tuan? Untuk membezakan dengan puasa orang-orang Yahudi. Ataupun puasa selepas 10 Muharram, iaitu pada hari Jumaat. Bolehkah Ustaz puasa hari Jumaat? Boleh. Dengan syarat, kata ulama, puasa sunat hari Jumaat ini hukumnya makruh jika tidak diuruti. Maknanya, contoh, kita puasa sunat semata-mata hari Jumaat saja, maka hari Jumaat itu adalah hari raya umat Islam untuk mengerjakan solat Jumaat, ya. Maka untuk mengelak daripada yang dikatakan makruh berpuasa hari Jumaat, maka hendaklah kita puasa sebelum hari Jumaat sehari ataupun selepas hari Jumaat. Jadi apa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW itu tadi, iaitu kita disunatkan berpuasa pada 10 Muharram. 10 Muharram pula jatuh pada hari Kamis, ya. 19 hari bulan Ogos tahun ini. Maka untuk membezakan kita berpuasa dengan orang-orang Yahudi, perbezaan itu adalah disunatkan juga kita berpuasa sebelum hari Asyura ataupun selepas hari Asyura. Contoh hari Asyura hari Kamis, maka disunatkan kita juga berpuasa pada hari Jumaat, ya. Tetapi orang tanya, Ustaz, kalaulah saya nak puasa hari Kamis saja, tidak nak puasa hari Rabu dan tidak nak puasa hari Jumaat, saya nak ambil 10 Muharram saja, bolehkah Ustaz? Boleh. Tak ada masalah, ya. Kerana apa? Kerana berpuasa 10 Muharram ni bukanlah wajib, tetapi hukumnya sunat. Walaupun sunat, kita dapat pahala mengerjakannya. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW tentang berpuasa sunat, ya, 10 Muharram itu ataupun puasa sunat Asyura ini, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, maksudnya bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Asyura. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, menjawab pertanyaan itu. Kata Nabi, ia menghapuskan dosa setahun yang lalu, ya. Puasa sunat Asyura ini ataupun 10 Muharram ini, barang siapa yang mengerjakannya akan dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ya. Artinya sekarang kita berada di bulan Muharram. Setahun yang lalu sebelum tahun ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa kita. Subhanallah, ya. Tidak maukah kita tuan-tuan dihapuskan dosa kita setahun yang lalu? Jadi bagaimanakah niat puasa sunat Asyura ini? Ya, bagaimanakah lafaz niat puasa sunat Asyura ini? Lafaz niatnya adalah niat puasa sunat 10 Muharram ataupun puasa sunat Asyura adalah nawaitu shauma ghadin min yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin min yaumin Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berniat puasa sunat hari Asyura kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berniat puasa sunat hari Asyura kerana Allah Ta'ala. Kemudian tadi kita dah menyebut tentang berpuasa sebelum hari Asyura, iaitu 10 Muharram, dengan tujuan untuk membezakan umat Islam dengan orang-orang Yahudi, kerana orang Yahudi hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Maka puasa pada 9 Muharram itu adalah dipanggil puasa sunat Tasu'ah. Puasa sunat Tasu'ah. Dengan tujuan puasa ini adalah untuk membezakan amalan orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura dengan umat Islam, ya. Dan sebagai langkah berhati-hati, ya. Berhati-hati supaya kita tidak dapat mengikuti
pahaman-pahaman orang-orang Yahudi. Jadi untuk mengatakan tuan-tuan dan para penonton sekalian, maka disunatkan juga kita berpuasa pada 9 Muharram. Itu dikatakan puasa sunat Tasu'ah. Puasa sunat 9 Muharram itu adalah puasa sunat Tasu'ah, ya, iaitu hari Rabu pada tahun ini bersamaan dengan 18 Ogos, ya, hari Rabu. Maka disunatkan kita berpuasa pada 9 Muharram sebelum puasa sunat 10 Muharram. Itu dikatakan puasa sunat Tasu'ah. Bagaimanakah niatnya? Niatnya adalah nawaitu shauma ghadin min yaumi Tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin min yaumin Tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku berniat puasa sunat hari Tasu'ah kerana Allah Ta'ala. Saja aku berniat puasa sunat hari Tasu'ah kerana Allah Ta'ala. Maka puasa-puasa sunat ini, ya, boleh juga kita berniat di siang hari. Boleh. Andai kata kita tidak dapat berniat di malam hari, maka boleh juga kita berniat di siang hari dengan syarat, ya, di pagi hari itu kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Maksudnya begini. Selepas terbit fajar, kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, seperti makan dan minum, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dan lain-lain. Seperti kita berpuasa Ramadan. Maka bolehlah kita berniat puasa sunat di pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Boleh, kata ulama, kerana ia puasa sunat. Berbeza dengan puasa fardu Ramadan, kita tidak boleh berniat di pagi hari, ya. Kita wajib berniat di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Ya, puasa Ramadan, puasa fardu wajib berniat pada malam hari. Adapun puasa sunat, bukan setakat puasa sunat Asyura ataupun Tasu'ah, semua puasa sunat, andai kata kita tidak sempat berniat waktu malam, maka boleh kita berniat di waktu pagi, ya, sebelum masuk waktu zuhur, dengan syarat apa? Syaratnya kita belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, ya, masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, begitulah sedikit cara ringkas penerangan tentang kelebihan berpuasa sunat 10 Muharram ataupun puasa sunat Asyura, dan sebelum itu puasa sunat Tasu'ah, ya. Seperti mana yang saya sebut tadi, puasa sunat Tasu'ah ini tujuannya adalah untuk membezakan di antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi, kerana orang-orang Yahudi hanya berpuasa pada hari 10 Muharram, ya. Jadi moga-moga apa yang diceritakan ini alhamdulillah dapat memberi manfaat, ya, terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada para penonton sekalian, ya. Selamat beramal, selamat berpuasa, dan selamat menyambut tahun baru Islam bulan Muharram. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.